Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita nikmat, berbagai-bagai nikmat, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat menyintai Allah, berbagai-bagai nikmat lain yang tak mampu kita hitung. Dan yang paling besar ni adalah nikmat hidup yang dikurniakan kepada kita. Tidak ada siapa-siapa yang boleh mengurniakan nikmat hidup. Di mana nikmat hidup tu kita fahami bahawa hidup ini adalah kepunyaan Allah. Bukan kita merasakan bahawa hidup ni kepunyaan kita, tetapi hidup itu adalah hak Allah, kepunyaan Allah. Sebab seluruh yang di langit dan di bumi semuanya adalah daripada Allah. Tak ada satu pun, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang halus, yang kita tak nampak dengan mata, semua Allah yang hidupkan jadi. Jadi tidak lain tujuan dia untuk supaya kita tahu itu semua hak Allah. Semuanya menunjukkan yang Allah, menyatakan Allah, diri Allah, bahawasanya dia tetap satu, dia tetap esa, dia tetap ada. Yang lain-lain ni belum ada lagi, ya. Yang adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pun yang ditajalikan, yang diadakan, bukan menunjukkan dia tu banyak, dan bukan menunjukkan kita merasa yang kita ni ada, tapi menunjukkan tetap esa dia yang ada. Bukan ada dua. Kalau kita mengatakan ada dua, ada kita, ada dia, ada wujud lain berbilang-bilang, mana kita tak kenal Allah, tak faham. Dia tak faham Allah, kitalah yang menutupi. Namanya kufar, kafir. Kita menutupi. Sebenarnya yang adanya Allah, kita rasa kita yang ada. Sebab dah terlalu jauh. Jadi kita dah biasa duduk di situ, duduk dalam rumah tu lama. Tiba-tiba kita tiba wasanya rumah kita ni nak buat apa, flyover, projek kerajaan. Terkena kita punya rumah tu, kawasan. Jadi kerajaan terpaksa minta secara baik ke, cara macam mana dia, pasal ni projek dah planning tu dah banyak mengelak, kena juga rumah awak. Jadi awak kena korbankan, tapi dia bagi duit lah. Tapi kita duduk dah 40 tahun, 50 tahun. Susah tak kita nak alih tu? Pastinya dia akan tawar harga yang murah lah, harga yang rendah. Jadi kita lawan. Kita pun takut juga lawan. Lama-lama kan dia tak nak bagi langsung, nyai kita kan. Jadi walau macam mana pun dia bagi harga tinggi, tapi hati kita macam mana? Kita dah 40 tahun duduk. Kita dah 40 tahun berjiran dengan apa semua kan. Anak-anak kita dah biasa kita hantar sekolah, balik ke rumah tu tidur dah 40 tahun di situ kan. Macam mana kita punya perasaan tu? Kalau kita tak mengalaminya, cuba kita membayangkan. Kita ni baru ditarik rumah je ditarik. Sebab kita tak belajar. Kita rasa rumah tu sampai bila-bila kita nak duduk. Betul? Cuba je hidup ni lah. Kita rasa kepunyaan kita hidup ni. Sampai bila-bila kita rasa kalau boleh tak nak mati. Betul? Ya. Tapi kalau kita faham hidup ni kepunyaan Allah, kau kena bersedia kalau dia ambil. Ya. Itu yang jadi sekarang ni. Kita di situ tadi. Baru diuji rumah tu tadi.
Jadi kelang kabut itu jadinya. Alamak, macam mana aku rumah aku ni dekat dengan masjid, rumah aku ni mak mertua dekat, pergi sekolah anak dekat ni, aku nak cari rumah mana ni. Jadi stres jugalah, tekanan. Memang tekanan 40 tahun kan. Jadi macam mana kita nak olahkan? Kalau kita tak cepat olahkan kepada Allah, sebab apa pun masalah yang Allah bagi sebenarnya kita mampu. Tinggal lagi kita tak alakan kepada Allah. Tapi kalau kita alakan kepada Allah, dia akan datang. Wa tawassaw bil haqq. Dia datang kebenaran Allah untuk. Tapi kalau kita tak, kita rasa kita boleh menyelesaikan, begitu dia akan jadi celaru. Tak boleh tidur malam gitu. Tak boleh terima rumah kita kena. Tak ada boleh buat plan lain ke. Elakkan tempat lain. Aku bukan pasal wang, aku dah duduk sini lama lah. Aku dah mesra dengan masyarakat ni. Aku pindah tak tahu rumah mana aku dapat. Nanti keluar daripada kampung ni. Aku dah syok dengan kampung. Jadi bayangkan kalau misal katalah kita dapat olahkan. Itu apa, masalah kecil pun, masalah besar pun, sebenarnya masalah negara ke, masalah apa saja pun, masalah kan, sebenarnya kita tanpa Allah kita tak akan boleh selesai. Kecil ke besar ke apa, kita mesti tahu nak menyelesaikan mesti dengan Allah. Jadi kita selalu, ya Allah, macam mana berkata kita dalam hati kita, Engkau yang tahu tempatnya aku, ya Allah. Engkau yang dudukkan di rumah sini sekian-sekian hari bulan, dan Kau keluarkan aku ke tempat yang baik juga, ya Allah. Seperti mana Kau dudukkan aku tempat yang baik, keluarkan aku ke tempat baik dan adakan kepadaku di sisimu selalu. Maknanya wakil yang selalu bersama di sisimu. Jadi kita ada doa dalam Quran bagi tahu kan, maknanya letakkan aku tempat yang benar, keluarkan masukkan aku ke dalam tempat yang benar, keluarkan aku ke tempat yang benar, dan di mana pun kita nak selalu di sisi Allah. Jadi dia akan tunjukkan kita cara nak menyelesaikan dengan cara gitulah. Sebab mana pun kita duduk, kita takkan tetap. Pasti kita akan rumah tu ninggalkan kita, atau kita keluar daripada rumah tu ataupun nyawa kita di antara tu, memang itu dah mainan, memang skrip yang Allah, yang mustahaknya kita dengan Allah. Macam mana kita nak olah supaya kita dengan Allah. Jadi kita tak perlu lagi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah ni, kita akan cari macam-macam pakar motivasi lah, jumpa ni lah, jumpa orang nasihatkan aku macam mana ni. Itu alhamdulillah kalau kita jumpa penasihat yang bagus. Kalau jumpa yang tak bagus, mana boleh kerjaan ambil ni, kau dah lama sini tu, aku sokong kau aku pergi lawan. Dah. Itulah. Ada tadi kan. Jadi kita kena tahu apa pun yang Allah Ta'ala letakkan kita rumah ni kita duduk 40 tahun, semuanya Allah dah tahu. Semua dia dah tulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz dah tulis dah. Ashraf dia bini dia berapa. Saya tak cakap dua. Saya cakap bini dia berapa je. Jadi semua dah ditulis. Kita ni cuma seolah-olah rasa macam kita nak rancang tu. Bukanlah saya tak bagi rancang, tapi kita perlu ingat apa pun rancangan kita, Allah punya rancangan dah tertulis. Jangan kita ingat rancangan macam pemimpin. Kita ni Rasulullah bagi tahu setiap diri kita adalah pemimpin, dan kita akan ditanyai apa yang kita pimpin. Jadi setiap hari tu tadi Allah bagi kita ni hidup tadi macam mana kita nak olahkan. Mana bila kita dapat hidup tu tadi, kita sekarang ni sebenarnya sentiasa dah Allah Ta'ala atur. Jangan kita rasa setiap diri kita pemimpin, kita ikut kepala kita, bukan. Kita akan ditanyai itu tadi. Setiap. Jadi kita jangan ingat, dia ni Perdana Menteri ke, dia agung ke, itu pimpinan dia besar. Kalau dia tak ada jalan mengenal diri, mengenal Allah ni lebih berat lagi.
Sebab saya dah cakap tadi, apa pun yang kau pimpin ditanggungjawab, itu susah amanah. Tapi kau setiap waktu kau apa pun kecil besar masalah kau dah biasa, kau kenal diri, kau kenal Allah, kau akan terus bertanya pada Allah, ya apa masalah kecil ke besar. Jadi bukan kita ni hebat, bukan kita tak ada apa benda pun. Allah nak tengok tu je. Hidup kau serahkan balik tak kepada aku. Itu je. Kalau kau betul faham, kau kenal diri, kenal Allah, kau akan serah balik. Sebab semua dah bertulis ya Allah kat Lauh Mahfuz. Daripada awal kun fayakun sampai saya ni duduk kat mana nanti penghabisan dia, neraka ke apa, surga ke, dengan Allah ke macam mana, semua dah betul, semua dah ditulis. Cuma kita jalan ni ikut apa yang telah diskripkan Allah je. La haula wala quwwata illa. Jadi itu yang manusia sekarang ni, kalau dia tak belajar kenal diri, dia ilmu banyak pun dia takkan boleh faham dia kata. Mana boleh, Allah bagi kita kena usaha, kita kena ikhtiar, berdoa, tawakal. Memanglah. Tapi kau perlu ingat, jangan bersandar pada usaha, jangan bersandar pada ikhtiar. Kalau kau masih lagi kau kata dengan ikhtiar kau, salah. Ikhtiar memang kena ikhtiar, tapi kau sandarkan ikhtiar tu datang daripada mana? Takkan Allah yang bagi ilhamkan kau? Wahyu ke, ilham ke, semua daripada kita. Jadi apa? Kita pun bersandar, kita dapat. Allah tak akan merubah nasib sesuatu kaum melainkan diri kaum tu ubah. Kita gunakan ayat Quran ni, tapi kita tak faham. Sebelum ayat tu lagi Allah dah tulis, sebelum ayat tu Allah Ta'ala kata aku telah menyusun kehidupan ni. Jadi Allah nak tengok macam mana kau punya pendirian. Aku bagi kekuatan itu untuk kau usaha. Kau faham tak ayat yang sebelum kau bacakan ni tadi? Dan selepas yang kau baca ayat tu menunjukkan apa? Jangan baca ayat tu je, pandang atas, kaki atas dia, bawah dia. Sebelum ayat ni dia disuruh kita sebut, disuruh kita amalkan, kita kena faham sebelum tu. Dan bila amalkan selepas dia macam mana, baru kita boleh faham, jumpa ahli dia. Yang kita petik ayat ni sikit, padahal ayat tu dia dimulakan dengan sini, kita terus ambil tengah, penutup kita tak ada. Jadi kita ni terhumbang hambing, kita menggunakan ayat Quran ni, kita dalam keadaan kita tak tepat dia punya sebab dia. Allah turunkan tu untuk kita jangan merasa, memang disuruh kita berusaha, tapi jangan kita merasa itu usaha kita. Itu dia kata tadi, aku tidak akan merubah nasib sesuatu. Mana Allah telah memberikan kepada kita kudrat. Allah telah memberikan kepada kita pemimpin. Jadi raja ke, jadi posisi masing-masing. Contoh kalau Allah jadi pemimpin, jadi raja, ada kekuasaan. Kita jangan rasa kekuasaan tu supaya Allah nak bagi kita supaya menjalankan dengan kehendak Allah. Kekuasaan yang dibagi tu atas kehendak Allah. Usaha yang kau buat, ikhtiar yang kau buat, apa pun semua kehendak Allah. Murid ataupun muridun, berkehendak Allah Ta'ala untuk memberikan kudrat, lalu dia mengatakan aku tak akan mengubahkan nasib sesuatu kaum. Sesuai tak? Jadi engkau tak faham ayat yang datang tadi, awak tu kata aku ada kuasa, aku kena usaha. Jalan dengan kudrat, iradat, kehendak dia, kita usaha. Kalau tak ada iradat, kehendak dia, kudrat, kita tak boleh, tak datang apa kosong. Itu tadi. Jadi itu semua, segala-gala 100%. Kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dirinya lah tak ada, kita je perasan. Jadi dah lama-lama, kata tadi, kalau saya cakap tadi 40 tahun dah kita duduk rumah tu tadi, tiba suruh pindah. Mula-mula tu haru dia buatnya, macam-macam kita cakap, mana boleh aku dalam rumah kan. Jadi ini belum dicabut nyawa, baru dia bagi apa, kita ni tadi rasakan rumah tu tadi, kita dah rasa macam rumah tu kita punya. Kita tak cakap dulu dalam hati, ya Allah, ini semua kepunyaan kau, innalillahi, semua aku dulu mana ada rumah ya Allah, ini kau dah bagi 40 tahun pun alhamdulillah ya Allah. Ini mungkin
Kau nak bagi aku yang lebih baik, ya Allah. Macam tu. Ni datang detik pertama bila kata suruh rumah awak kena, dia dah mengamuk dengan pemaju ni. Ini apa kerajaan ni tak betul lah, habis satu kampung dah. Marah kita. Kan? Dia tadi. Kalau kena Allah, dia relax, tenang. Dia kata masalah semua engkau yang boleh selesai. Sebab kau dah susun. Aku duduk sini 40 tahun, berapa hari, berapa jam. Aku pindah di mana-mana, semua kau susun, ya Allah. Jadi dia tak ada rasa. Gitu juga lah saya cakap tadi. Bila kita dah betul merasakan hidup tu bukan kepunyaan kita, kita bersedia tak sentiasa memulangkan? Adakah kita risau? Tapi kalau hidup ni kita dah rasa kita punya, nanti kita rasa mata kita punya, apa benda kita punya, itu yang akan merosakkan kita dengan Allah Ta'ala. Kau ibadah banyak mana pun hati kau tak tenang. Masih lagi kau ibadah banyak, kau risau lagi kereta kau dicuri orang, rumah kau asrap ada bini cantik, takut orang datang. Dia keluar rumah, dia nak keluar rumah pun takut. Nak datang belajar takut. Bini cantik kat rumah, dia terpaksa beli rantai mangga simpan. Ibarat dia gitulah kan. Jadi dia rasa semua dia punya dah. Tapi kalau kita semua Allah Ta'ala punya, hidup pun kita dah faham dah. Kau nak buat apa semua kau tahu, ya Allah. Jadi kita tak merasa bersedia gitu. Tapi itu ni saya cakap tadi, kalau kita belajar benda ni, kita akan sentiasa menghargai Allah Ta'ala punya. Tapi kalau hidup ni kita dah merasa kita punya, siap. Kau tak boleh terusik. Tak boleh terusik sikit. Tanah sejengkal dia, orang tu bawa beli tanah. Bukan sinilah orang lain, saya tak bukan cerita orang. Jangan terasa lah. Bukan bumi sini. Sejengkal aja. Orang tu termakan tanah dia. Pasal bentuk muka bumi kan 10 tahun mungkin dia berubah, ukuran 20 tahun berubah. Jadi berubah diikut ukuran lama pula. Ukuran lama tengok dia dah termakan. Dia cek balik yang baru, memang betul termakan. Tapi tak ada niat dia nak makan. Dia pergi mahkamah saman dia 1 juta. Sejengkal tanah 1 juta. Marah dia. Yang ni pula marah pula dia nak. Kau buat rumah ada entak rumah dia pula retak pula yalah. Dia pun sama-sama marah. Dah belaga orang kampung sokong yang ni sokong dah belaga pula masuk. Tapi kalau kita faham, kita tak ada kecoh tak? Ada kecoh tak? Tak ada, kita tak nak bagi orang lain campur. Malahan orang yang ambil tanah kita sejengkal tu, kita bila masak sup lebih-lebih hantar kat dia. Buat baik dengan anak dia. Semua kita tak ada. Dia masam ke lantak. Dia faham hidup dia. Hidup ni bukan nak cari pasal. Hidup ni nak macam mana nak cari tenang dengan Allah. Apa bentuk yang menyebabkan kita risau hingga lupa pada Allah, cepat selesaikan. Cepat, ya Allah tolong, ya Allah, aku tak nak sampai diri aku nanti jadi kacau ni. Biar tak apa, dia menang pun tak apa. Dia akan tunjuk akhlak yang baik. Walau dia ada kuasa, dia menang. Tapi dia nak selesaikan cepat supaya tak ada tunggu-tunggu mahkamah. Tangguh 5 bulan lagi, tangguh 6 bulan lagi. Benda kecil ke, tangguh dah lama serabut. Lebih dia settle. Kau nak macam mana? Aku minta maaf lah ni. Ambil baliklah tanah kau. Aku bukan sengaja lah. Contohnya gitu. Jadi kalau bahagianya, itulah situ tadi. Bahagianya kita belajar ilmu, kenal diri, kenal Allah ni. Allah bagi kita cepat maklumat, fatwa daripada Allah, tanpa kita bertanya kepada orang lain. Sebab kita dah kenal diri, kenal Allah, mengapa kita nak tanya fatwa yang lain? Kita tanya muftinya fatwa ni. Nanti dia kata, kita rujuk pada orang ni, daripada sanad ni, orang ni yang 40 sanad tu semua orang dah mati. Bukan saya cakap tidak betul. Kau dah belajar kenal diri, kenal Allah, tak tersinggung ke Allah Ta'ala. Kau masih nak rujuk orang dah mati. Dia wali Allah kan, dia wali Allah, orang soleh sampai kepada Rasulullah. Itu semua dah wafat. Bukankah saya cakap tu tak betul fatwa dia? Itu engkau dah kenal diri, kenal Allah. Rujukkan kau. Woi, ni si Haji tinggi ni ajar ni. Dia tak pakai ulama. Bukan tak pakai. Untuk aku sendiri. Sebab aku yang dah kenal diri, kenal Allah. Kalau fatwa ramai, aku tak berani. Kau tanyalah ulama, pakailah sanad tu. Supaya orang tahu semua sanad tu betul kan. Tapi fatwa untuk aku kenal diri, kenal aku, kena tanya Allah. Sebab aku berhubung dengan Allah dulu, aku tak berhubung dengan makhluk, aku dah belajar.
Nanti aku yang kena marah, bukan kau. Azab dia aku menanggung, bukan kau. Aku dah belajar. Aku kena tanya Allah apa-apa, kecil besar masalah. Allah dulu. Aku tak pandang guru aku tak pandang siapa-siapa pun. Aku akan Allah dulu. Sebab Allah suruh gitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Kalau aku pandang yang lain dulu, aku dah kena. Aku kena azab. Engkau bagian kau lah. Sebab aku nak ikut betul. Ihdinas siratal mustaqim. Yang mana Rasulullah lah. Kepala kereta api dia, kepala dia yang aku nak follow ihdinas siratal mustaqim. Tak nak. Jadi hidup kita bahagia tak? Apa pun yang berlaku pada kita, kita akan Allah. Walaupun 10 kali dah sakit gigi, tetap kali 10, 11 ke kita tanya, ya Allah sakit gigi itu hari kau suruh pergi klinik Izam, engkau baik kan lepas tu. Ni kali 11 ni macam mana pula ya Allah? Betul lah kan? Tu ambil garam tu, tahu ya kat lubang. Terima kasih ya Allah kau baik kan. Bukan garam, jangan nampak garam. Garam tu dia suruh je. Yang nak baik kan dia. Jadi kita tu dah faham kan. Apa pun dia suruh tepat. Kena dia yang suruh. Masa nak bagi baik, dia bukan barang yang disuruh tu, jangan salah faham. Jadi Allah ni dia maha kaya tau, maha kaya. Maha kah? Kalau kita dapat dia, kita jadi kaya lah maknanya. Ghani ya mughni. Kaya dan mengayakan. Mana kalau dia Allah tu kaya, dia boleh mana kita ada dapat ilmu di sisi Allah, kita akan boleh passing. Ghani sebab dia kaya. Dan Allah jadikan semua ni, dia tak memerlukan kita sebab dia dah kaya. Dia yang memberikan. Ngapa dia nak harapkan makhluk nak puji dia ke, nak bagi, nak lobby dia ke? Allah tak boleh lobby. Jadi Allah tu engkau sebut, engkau merasakan dia yang menyebut diri dia. Kau tak ada kalam, hidup ni dia punya. Itulah dia nak dia yang menyebut diri engkau tu. Aku jadikan semua ni, wahai Bani Adam, aku jadikan semua segala sesuatu ni untuk engkau, wahai Bani Adam. Allah Ta'ala. Tapi engkau, wahai Bani Adam, engkau tu untuk apa maksud Allah Ta'ala bagi tahu dalam kitab Taurat, dalam hadis kursi kitab Taurat, Allah Ta'ala bagi tahu, Bani Adam, semua yang aku jadikan surga, neraka, apa semua ni, semua kepunyaan kau. Semua kepunyaan kita. Maknanya kita ni lebih mustahak daripada apa yang Allah jadikan. Kita ni lebih mustahak di sisi Allah. Jadi kalau kita pergi yang tadi itu, maknanya kita dah mengingkari, maknanya kita ni lebih mustahak. Kita ambil benda yang dah memang kita punya. Rugi tak? Yang lain semua Allah nyatakan syurga ni memang untuk engkau. Tapi syaratnya engkau kena tahu engkau tu tak. Faham tak? Faham tak maknanya Allah Ta'ala kata? Kena faham betul-betul. Maknanya kalau kita lah buat sesuatu tu, kita nak upah, mana kita tak faham lagi. Kita tak faham lagi. Kita buat sesuatu tu, hidup kat dunia ni, kita nak ganjaran-ganjaran. Mana kita tak. Kalau kita faham perkataan Allah tadi, kau maknanya kita kena serahkan balik diri kita kepada Allah. Lepas tu ikut Allah nak buat macam mana. Itu mana betul kita faham. Jadi kita tak risau Allah bagi kita susah, Allah bagi kita senang, sebab kita tahu dia yang boleh meletakkan kita kat mana. 40 tahun duduk rumah ni, pindah duduk sini 5 tahun, pindah ni 2 tahun, datang balik sini. Itu semua Allah Ta'ala dah tahu terlebih dahulu di Lauh Mahfuz. Dah bertulis skrip kita A sampai Z. Alif sampai Ya dah komplit. Tapi otak kita ni dah diracun. Dah ditutupi dengan kehendak kita. Kehendak kita ni tadi. Kita telah zalim pada kehendak kita. Kita dah tahu dah. Semua ni Allah jadikan.
Al-Malik. Malik ni maharaja. Malik yang merajai. Malik Yaumiddin, merajai hari segala hari. Al-Malik tu maknanya yang kita tengok yang jadi raja sekarang ni siapa? Sultan Pahang Sultan Ahmad, siapa nama? Abdullah bin Ahmad. Itu bukan raja. Marah pula dalam YouTube pula. Maksud saya, dia tu bukan malik, dia tu bukan raja. Dia petugas yang Allah bagi. Dia petugas. Jadi kita ni gelar raja. Tapi sebenarnya dia petugas Allah. Nama dia Khalifah. Khalifatul pesuruh Allah. Dia akan menanggung apa dosa-dosa masyarakat buat. Bukan senang jadi raja ni. Yang kita nak marah-marah dia raja, doakan dia, teruk kerja dia tu. Kita pasal apa tak terpilih, kita tak mampu. Kalau kita jadi raja lagi teruk daripada dia. Dia tu baiklah. Kan? Kita kalau jadi raja teruk. Jadi posisi kita kena faham. Kita mampu untuk diri kita, alhamdulillah. Lepas tu isteri anak kita, alhamdulillah. Masa nak jaga ramai ni lagi banyak kepala. Kita anak 4 orang pun kalau kabur nak jaga. Susah. Tapi yang faham lah. Kalau orang tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, dia nak ganti jadi raja. Dia nak ganti. Sanggup berbunuh-bunuh, sihir, menyihir untuk nak dapat jawatan raja tadi. Pasal tak faham makna Malik tadi, makna Khalifah tadi. Memegang amanah untuk bawa masyarakat kepada Allah. Kalau kau tak bawa tu, engkau ibarat kau dah lekangkan tu, engkau akan diazab. Dalam kau punya hal dengan Allah sangkut dan kau menanggung lagi. Itu berat. Jadi saya bukan nak menakut-nakutkan Ustaz, bukan. Tapi kalau kita dah ada ni, insya-Allah dah kenal diri, kenal Allah, kita tahu. Kita nak bawa, kalau kita jadi dirajikan raja, kita nak bawa masyarakat ke mana, kita tahu. Tu. Bukan saya cakap raja tak tahu, maknanya kita dah, yang penting kita ni tahu kita nak bawa isteri anak kita ke mana. Setiap diri kamu adalah khalifah, pemimpin kata Rasulullah. Setiap diri kamu. Dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kamu pimpinkan. Diberi pimpinan. Diberi pimpin oleh Allah. Jangan kamu mengaku kamu jadi raja. Yang raja, maharaja hanya Malik. Malik itu memberikan kepada kita kekuasaan itu untuk diamanahkan. Contoh, dibagi kita hidup kau halakan ke mana? Kalau kau kenal diri, kenal Allah, alhamdulillah. Banyak orang ini jam bukan bumi sinilah. Hala dia kalau lain, hidup pun dia tak tahu hala tuju dah. Itu yang basic tu, asas. Hidup ni Allah bagi, ni Allah yang hidupkan, untuk apa tujuan dia. Itu kena faham dulu. Belum faham ni dah ambil habis ganap. Hidup ini untuk mentajalikan dia yang tahu menguruskan hidup aku. Nak jadi skrip apa aku? Jadi Maradona ke, jadi apa ni, pemain apa sepak takraw ke, dia semua Allah tahu. Mancing ke, apa ahli Allah ke, dia semua akan terdampar. Wajah-wajah tu tadi akan nampak, sifat-sifat tu tadi, perangai orang yang, kalau ahli mancing macam mana dia punya kemuncak dia bila dia seronok tu macam mana. Kalau dia suka lihat lumba kereta, kemuncak dia punya seronok tu ke mana kemuncak. Lepas tu habis dia punya climax seronok dia tu macam mana dia punya. Dia akan cerita pasal kereta. Bila dah kemuncak pada cerita kereta tadi, dia tengok sendiri siapa Formula 1 yang bawa kereta yang patah kaki tu, siapa? Achad Schumacher ke apa? Ashraf Schumacher Bukan jauh begitu. Kita duduk sini jangan jauh-jauh. Hadap Allah tu dekat jangan renung itu jauh sebenarnya. Yang dekat tu paling bagus Allah. Jadi gitu kita tengok.
Setiap sesuatu tu Allah bagi dia punya makom. Setiap diri orang tu makom. Ya, ada yang makam dia, saya cakap tadi, minat mancing, ada yang minat apa, macam-macam minat lah. Pokoknya beribu jenis minat. Tapi adakah dia pulangkan balik posisi yang tu tadi, posisi yang dibagi tu macam-macam tadi, peniaga lah, ahli politik lah, apa lagi ahli perniagaan lah, apa lagi, macam-macam kan disebutkan tadi, beribu je ni. Tapi boleh tak dia olahkan dalam kehidupan yang dibagi tu, dia olahkan engkau tu lagi best ya Allah. Kalau aku di politik suka menyiasat, siasat untuk nak mencari tempat yang asli lah. Politik ni kalau bahasa Quran tu kan siasah kan. Siasah ni maknanya kita bukan mencari aib orang tu. Siasah ni maknanya kita nak betul-betul, kalau ada tu salah ni betul, dua-dua kita kena pergi, dua-dua kita kena cakap. Jangan engkau betul, engkau salahkan orang salah. Dan kau salah ni kau kena duduk tempat yang benar, duduk dengan Allah. Jadi siasat dia gitu juga. Bukan siasat tu untuk mengeluarkan pilar-pilar lain, untuk menjadikan kita berpecah belah. Seperti yang sekarang dia tak faham konsep yang dikatakan politik. Politik mesti ada dalam Islam, mana boleh tak ada. Dalam Quran nama siasah. Dia kata jangan ni dalam masjid jangan masuk politik lah. Kalau kau tak siasah ustaz yang tadi jadi imam kau tadi, kau tak siasah dia. Dia tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, kau berimamkan dia. Kau tak siasah dia kan, kau nak cari aib dia, kau tak siasah dia punya, dia kenal diri, kenal Allah. Dia nak pimpin kita jadi imam, kau tak siasah dia. Itu kan politik nama dia. Kita kena siasah tengok. Tanya dia pelan-pelan berdua kan, tak maaf imam, saya dah 15 tahun jadi makmum pada imam, memang best suara imam, memang bacaan best. Tapi saya nak tanya satu, man, ni waktu imam angkat takbiratul ihram tu kat mana diri Pak Imam? Oh, kita ada tobedel, kita ada mi'raj, kita hilangkan diri kita, jangan ada rasa. Wah, lega kita. Aku dapat imam baguslah. Kalau sekadar bukan kata suara tak. Suara dengan tu bagus, tapi belum lagi melayakkan di sisi Allah untuk Allah terima. Itu untuk layak untuk masyarakat. Tapi kelayakan untuk Allah terima tu adalah khusyuk dia tadi mesti matikan dia. Tapi kalau dia dalam solat dia rasa dia lagi dengan Allah tu sangkut. Jadi kita kat belakang, ni takkan nak biarkan dia menanggung kita punya dosa. Memang kita tak salah dia yang jadi imam kan. Tapi sampai bila kita tak nak tegur ni, kita kena tegur cara pelan-pelan. Kita yang tahu sikit ni kita kena bagi tahu, imam kalau boleh carilah imam. Saya pun masih belajar lagi ni. Cari orang arif billah yang tahu apa tu sebenarnya solat tu apa benda sebenarnya. Sebab banyak ulama-ulama dulu yang alim-alim ni, sebelum dia dapat jalan kenal diri, kenal Allah, banyak. Imam Ghazali, Jalaluddin Ar-Rumi, wali besar tu semua sebelum ni dia menghadapi ni. Dia dah top, dia rasa orang banyak minta fatwa dia. Tapi dah sudah datang anak-anak murid Nabi Khidir, datang bagi tahu baru dia sedar. Tapi dia orang dah tinggi mana pun dia tetap boleh turun balik, ibaratnya turun balik untuk apa, kita baru sikit belum apa-apa tak boleh nak turun balik jalan. Ni bukan kita nak buang ilmu kita pun, taruh tepi je, supaya bila kita dapat yang ni ilmu kenal diri kenal Allah ni, yang ilmu kita nanti kita dapat balik jadi mantap, jadi lagi besar, hebat lagi. Imam Ghazali kan jadi lagi hebat bila dia dapat ilmu ni. Itu ya. Maka tu saya cakap tadi, apa-apa pun kita punya nilai kat situ lah. Bila kita tahu kenal diri kita, kenal Allah, nilai kita adalah di sisi Allah. Tak ada apa, bukan di sisi kita. Nama kita pun di sisi Allah. Bentuk kita, sifat kita, perangai, seluruhnya semua Allah Ta'ala yang berikan.
Mana boleh saja ni. Habis kalau sifat jahat aku, takkan Allah yang berikan? Iya. Allah takdirkan engkau, takdirkan kau berbuat salah. Jangan kau rasa Allah yang, maknanya dia suruh kau tahu ni semua Allah yang, semua perilaku Allah yang sifatkan, dan engkau tu ditanggungjawabkan bila jadi gitu. Macam mana cara engkau nak olahkan? Minta maaf kepada Allah macam mana? Ya Allah, aku telah salah. Itu sebenarnya Allah jadikan itu tadi silap untuk, dan Allah jadikan kau berbuat baik, bukan suruh mengaku kau baik. Engkau serahkan balik, ya Allah, engkau lah pelakunya, engkau yang paling terbaik, bukan aku. Itu. Jadi itu sebenarnya bukan disuruh kita, bila betul kita rasa kita punya, bila salah kita rasa kita macam putus asa. Allah Ta'ala kata, bukan aku jadikan takdirkan salah engkau untuk kau putus asa, tetapi untuk menjadikan kau bertambah dekat dengan aku, kenal aku, faham aku. Jadi hidup kita kalau kita tak buat salah lah, mana kita tak dapat kenal Allah? Tak, kita tak akan dapat kenal. Jadi Allah aturkan setiap diri orang ada, mesti ada buat. Melainkan Rasulullah kan, kita ni mesti bermula pada silap. Silap dia bagi kesadaran, silap lagi bagi kesadaran. Betul? Makin lama makin apa, kita matang tak? Ibarat besi tadi, kalau tak ditaruh dalam api bakar betul-betul api yang kuat, kan? Kita tengok merah air pun nak bentuk bukan boleh, mesti keluarkan dia, ketuk. Dah lah terbakar tu dalam tu lah, kena ketuk. Kita dia gitulah Allah Ta'ala buat. Bukan Allah nak nyanyi, Allah nak bentukkan kita. Dia yang musawiru, membentukkan kita untuk kepada dia. Tapi kita tak faham, kita rasa macam kita ada kekuasaan. Dia bagi kekuasaan, bukan suruh mengaku kita ni berkuasa. Kursi Usama, kursi itu kerajaan yang dibagi pada dalam diri kita untuk kita selalu dengan Allah. Jadi setiap kali apabila kita gerak, kita berfikir, semua kita rasakan dia. Baru hati kita akan tenang. Jadi saya tak nak tunjuk yang lain-lain. Kalau banyak yang lain-lain nanti lagi celaru. Saya ceritakan sikit perumpamaan, lepas tu saya masukkan tauhid. Sebab itulah sebenarnya apa pun kehidupan kita tauhid. Dia. Jangan apa pun yang diceritakan daripada Adamnya kisah, ataupun daripada Nur Muhammad, malaikat berapa banyak kisah tu. Terus pada kisah-kisah Nabi-Nabi 124,000 nama kisah. Semua sikit-sikit dalam Quran dia cerita. Sikit-sikit. Kalau banyak-banyak tak boleh baca nanti kita. Besar sangat Quran. Sikit pun tak terbaca. Jadi sikit-sikit itu semua kisah wali-wali Allah, orang soleh. Iblis dalam tu punya kisah Fir'aun, orang yang jahat. Macam mana semua dikisahkan tu semua. Siapa yang kisahkan? Kalau kita tak duduk kat situ, kita nampak semua kisah Allah Ta'ala. Dan kita tak mau duduk kat kisah tu, kita duduk dengan Allah. Kalau kita tak duduk dengan Allah, kita duduk kat kisah tu, celaru tak kita? Boleh tak kita bertahan nak lawan tu, nak lawan ni? Mana boleh. Jadi Allah tak ajar bila banyak macam-macam makam, aku bagi makam iblis, makam malaikat, makam nabi, makam ni, macam-macam nabi 124,000 makam nabi itu semua ada kan. Dia punya. Jadi engkau jangan fikirkan kau nak duduk situ, tapi engkau duduk dengan Allah, nanti Allah bagi duduk situ. Jangan duduk dulu di makam tu. Duduk dulu dengan Allah. Dalam diri kau Rabbil Alamin semua ada. Kau duduk kat sekian alamnya rock. Kau tak ada. Baru kau akan tengok menyaksikan nanti. Peristiwa tu atas tacap-tacap Allah. Allah Ta'ala punya perbuatan kau nampak. Jadi kau takut nak duduk dalam, kau nak dengar. Nanti apa yang disuruh kau nanti nak ditacap kau tu, kau aman kau nanti. Di situlah saya cakap tadi, di situ Rasulullah suruh kita. Itu makna la ilaha illallah. Kau duduk dalam benteng. Kata dalam hadis kursi Rasulullah kata, itulah duduk benteng. Tapi kau ni membaca daripada awal, kau lahir-lahir dia dah di azan la ilaha illallah kan. Tapi kau tu tak berdasar-dasar, tak kupas. Kesian kita tengok. Bukan bumi sini lah, kesian kita tengok. Bila orang tu dia tak ada benda ni, kita hampiri, kita dekat, kita bau tau.
Pasal kita dah dengan Rob kan, aroma dia lain dah. Memang tak boleh nak ceritakan. Allah sembunyikan kenikmatan yang bila orang dah dengan Allah, lebur diri dia dengan Allah. Dia tak nak bau lain tau. Wangi dia tu, ya Allah, tak boleh nak cakap lah. Jadi bila kita dah sedap gitu, tak ada wangian yang macam tu, kita nak duduk kat dia kan. Bila kita dah bau lain, kita dah rasa macam aku dah lari tajuk ni, dia dah. Gitu juga orang lain kita tengok. Orang yang duduk dengan Allah ni, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Wajah dia terpancar. Orang yang berindu dengan Allah. Pernah tengok orang tu Bashraf biasa kan? Pernah bercinta tak? Dengan makhluk lah. Pernah? Pernah kan? Cuba ingatkan balik suasana yang paling indah sekali lah. Ya? Indah kan? Ya? Wangi semua kan? Duduk sebelah tempat kumbahan tak dirawat lagi pun. Indah lah kata. Indahnya suasana dia kata. Padahal tempat kumbahan tu. Bunyi apa tu bang? Saya buang angin yang gitu. Cukup macam seruling Nabi Daud punya suara, bunyi kentut dia. Dia punya cukup lemak bau dia kata. Dengan bercinta kan. Nabi Sulaiman dia boleh bercakap dengan dengan burung, dengan binatang. Burung ni tengah asmara, tengah bercinta, burung jantan dengan betina. Tengah yang aku sayang kau, apa yang minta pun boleh. Yang jantan. Yang betina kata, betul ke? Ya, aku apa saja kau minta. Kalau kau nak istana Nabi Sulaiman, aku boleh bawakan. Aku cinta dengan kau. Aku tak tipunya, aku bawakan. Dia tak perasan Nabi Sulaiman ada sebelah. Kan? Kali yang burung betina pergi kan, dia seorang-seorang yang jantan tu. Nabi Sulaiman macam tu. Dia nampak, minta maaf Nabi Sulaiman, janganlah marah, aku tinggal bercinta tadi. Apa pun aku sebut tu jangan ambil hati. Kadang-kadang dah bercinta. Benda yang luar biasa pun dia kata mudah. Nabi Sulaiman burung, Nabi Sulaiman punya istana yang nak pun abang boleh bawakan. Abang cinta dengan kau. Pokoknya ya Allah kan. Tu baru dengan makhluk tu Allah bagi. Kalau kita dibagi dengan Allah, itu Qais Al-Qarni. Dia rindu Rasulullah tapi tak pernah jumpa. Nak jumpa Rasulullah tak ada. Perang. Dia jaga mak dia lumpuh kan. Dia duduk kat gua seorang-seorang, tempat petapaan dia sebelah rumah. Orang intai dia. Dia cakap seorang-seorang, ya Allah, aku rindu, aku sanggup ya Allah. Dia cakap macam dia nampak orang nampak macam seseorang. Qais, kau punya muka bercinta dengan siapa ni? Gila kau. Dia punya cakap tu macam orang bercinta tapi tak nampak. Dia cerita dengan Allah, ya Allah, aku cinta, aku syok. Janganlah biarkan aku lupa dengan kau sedetik. Aku tak nak, aku nak cinta kau ya Allah. Qais dapat tu. Jadi apa yang kau bagi aku semua reda. Asalkan jangan kau tolak cinta aku ya Allah. Cakap. Dia orang ni dengar yum. Dah orang cakap Qais gila lah Qais. Cakap seorang-seorang macam orang bercinta dengan siapa tak tahu. Lama dia datang dia jumpa Qais. Hei, kau ni apa? Kenapa kau bercinta dengan siapa sekarang? Kata kalau kau kenal lah siapa yang aku cinta, kau lagi teruk jadi gila macam aku. Dia gitu. Tak boleh nak diucapkan. Bila kita ni dah dapat kemanisan cinta dengan Allah, ya Allah, kita sanggup. Allah Ta'ala kata harimau tu tak dah kelaparan makan, kau pergi. Sanggup kita pergi. Kalau kita naik gunung, ada lahar gunung berapi tu, kalau Allah Ta'ala kata terjun, kalau kau cinta aku, terjun. Ibrahim, kau sayang aku ke sayang anak kau Ismail tu? Itu satu-satu anak kau ya? Itu daripada mana anak kau tu? Engkau juga bagi ya Allah. Kau cinta aku ke cinta anak kau?
Tentulah aku cinta kau ya Allah. Buktikan sembelih anak kau. Ya. Ya. Tu orang betul-betul. Nanti Allah tak bagilah kita macam tu. Jangan pula nanti Allah akan bagi kita tahapan. Jadi kita kena olahkan lah. Allah tak akan bagi apa yang kita tak mampu. Janganlah takut ni, saja ni ada pun. Nanti kan belajar dengan saja dia suruh sembelih isteri dia kalau betul cinta Allah. Bukanlah saja. Allah akan bagi ikut la yukallifallahu nafsan illa. Allah tu tahu kemampuan dia, sayang kau, dia tak nak nyaing kau. Cinta kau taraf berapa dia bagi ikut taraf kau mampu cinta. Kalau dia suruh buktikan sembelih anak kau ada berapa? 5 orang. Seorang tu boleh bagi aku. Tentu tak boleh punya kan? Tentu tak boleh punya. Tapi hebat tak cinta Nabi Ibrahim tu tadi. Anak dia seorang tu berapa belas tahun anak tak dapat. Isteri dia tak boleh melahirkan kan? Dia uji gitu kan? Kahwin satu lagi baru dapat eh? Ashraf ada dapat anak boleh? Dah dapat anak dah ada? Ada anak? Ada anak. Tak payah cari lain lagi. Jadi kita renungkan. Cinta kita tahapan mana dengan Allah? Kalau kata kita cinta, ke belum lagi masuk cinta? Peringkat nak upah. Berat ni kau peringkat upah ni. Anak-anak kecil kita ni tak kenal Allah, anak kecil tak kenal amal ayah punya budi. Sikit-sikit nak upah. Mak suruh buat kuih semua, nak untuk belajar sekolah kau pergi jual kuih ni. Kan? Tu. Bila kuih tak laku balik, mak tak bagi duit sekolah, mengamuk. Pasal kita anak-anak biasalah kan. Tapi kalau dah besar, mak kita suruh jual kuih, kita dah ada gaji sendiri dah, kita upah lagi dah. Dia matang. Kita bertambah Allah didik kita daripada satu maqam ke satu Jadi belajar kita yang betul bukan dengan makhluk, dengan sekolah ke universiti, bukan. Belajar kita yang betul dengan Allah. Itu yang betulnya. Itu yang kita nak faham. Allah yang mengajari. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamal Hulbayan. Allamal Hulba. Apa tu? Allamal. Dia ajarkan kita pandai sesuatu. Sebelum ni kita tak tahu apa benda. Rasa manis pun kita tak. Ada guru ajar yang rasa manis, mana ada. Tapi Allah bagi tu terus kita tahu ni manis. Betul? Ke siapa ajar kita? Itu bukan wahyu Bukan? Ke ada siapa-siapa bagi tahu itu manis? Bukan? Tak? Siapa bagi tahu? Allah lah. Kalau dah daripada Allah, direct pada Allah tak? Ada sangkut lagi tak? Sanap-sanap lagi? Ada sanad? Jangan banyak benda kita tersilap. Bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita menyangka seolah-olah makhluk yang boleh ajar kita sanad. Bukan saya cakap sanad, tak betul, minta maaf saya cakap Belajarlah kau sanad macam mana banyak. Tapi jangan kau pegang pada tu, kau harus pegang. Aku kesian tengok kau masih lagi berhayal. Kau belajarlah, dah dapat tu jangan pegang. Tahu tepi kau dengan Allah. Kalau tidak nanti kau telah sekutukan Allah. Kesian aku tengok kau, letih kau. Ibarat keledai bawa kitab, bila hujan berat nanti. Berat diri kau nanti. Jadi tahu tepi. Bukan saya tak bagi dia tahu tepi. Kau dengan Allah ringanlah kau. Hidup kau mudah nanti. Sebab yang nak bagi faham menghadapi masalah yang ke depan sesaat ni pun, sesaat ni kita tak tahu, 2 saat ni ke depan kita ni kita tak tahu apa jadi. Kita nak gantungan ilmu kita ni lagi dah tak boleh. Setiap saat depan tu yang boleh menguruskan kita yang kita pun tak boleh, ilmu kita tak boleh. Kita kadang belajar dia. Taruh belajar tu kena nuntut ilmu Allah Taala, nuntut. Tapi tahu tepi kita dengan Allah, la ilaha illallah. Baru nanti Allah akan pakai ilmu yang kau belajar tu ambil. Allah suruh tu baru. Itu sebenarnya. Jangan salah faham. Jadi bahagia bila kita ada benda ni, seolah-olah kita ni yang nak kita hadapi ni bukan kita tapi Allah. Beruntunglah orang yang Allah Ta'ala kata dia nyerahkan diri dia betul kepada aku. Dia berada dalam bentengku, aku akan menyelesaikan masalah dia, masalah isteri, anak-anak, cucu-cucu sekeliling dia. Apa pun orang yang datang bawa masalah jumpa dia, ibaratnya dia berjumpa dengan aku. Orang tu kan, orang tu dah dalam diri dia tu, maknanya tak ada lain. Beruntung orang mengadu apa dengan dia pun bukan dengan dia, tapi dia tahu bukan dia yang menyelesaikan, dia tahu dia akan Allah. Daripada Allah tu keluar idea-idea nanti nak selesai.
Allah juga yang akan menyelesaikan semua urusan dia. Sebab Allah yang tahu. Itu saya cakap tadi. Jangan sampai kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau ada macam kawan-kawan saya banyak dibagi ilmu lagi PhD ni, ini tak dapat dulu. Dia nak tarik steering nak pergi sini lebih berat lagi tau. Kita pasal tak belajar ilmu banyak sangat, misal katalah macam saya tak banyak. Tapi mudah saya nak ke sini sebab kalau saya banyak dulu pun saya susah nak ke sini juga. Jadi bersyukur kepada Allah apapun, bersyukur Allah dah menentukan qada dan qadar, bersyukur banyak-banyak. Tapi kalau kita belum lagi kenal diri, kenal Allah, kalau kita ucapkan syukur kita itu sebenarnya Allah Ta'ala kata ibaratnya gini lah, kita duduk dalam tong najis, terkotor, tapi kita rasa kita solat, kita bersih dalam, kita sebut nama Allah. Betul tak tu? Kita kena keluar. Allah Ta'ala kata keluar dulu, kenal, duduk dengan aku baru kau sebut, baru manis. Alhamdulillah kau sebut tu manis. Tadi kau duduk dalam ni, kau sebut nama aku macam mana pun, sebab Allah tak mahu kau kena tipu. Allah tak boleh kata kau keluar dulu, kau kenal aku, kenal diri, baru kau bersyukur. Sebut apa pun kau betul lah kau, hidup kau tu betul lah. Tapi kalau kau duduk dalam akuarium Yahudi, ikut sistem Yahudi, lepas tu kau nak perjuangkan Islam, kita main ke apa, solat beramai, boleh lah solat ramai, tak apa. Tapi kau kena sedar sekarang kau masih lagi dalam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak nak jalan orangnya. Kau dah duduk jalan orangnya ni, kau kena duduk siratal ladzina an'am. Orang yang kenal diri, kenal Allah. Itu je sebab. Kalau tidak kau buat baik macam mana pun, tapi kau menyangka diri kau yang kau tetap juga dalam akuarium kotor. Maka tu Allah nak bersih dulu dengan la ilaha illallah dulu. Fahami betul la ilaha illallah, baru kau. Sebab apa pun dia sekali, apa pun mestilah la ilaha illallah tu mesti jangan ada rasa kedirian. Kalau masih ada rasa kedirian kau buat apa pun Allah Ta'ala kata, kau dalam keadaan lalai, kau dalam keadaan mensekutukan Allah, kau dalam keadaan dan kau tak sedang kau telah merosakkan diri kau. Dan kadang kau tak sedang kau menyangka perbuatan yang kau buat ibadah tu bagus, padahal di sisi Allah kau mengaku kau tu bagus pun dah salah. Kalau kau dah kenal diri la ilaha illallah, kau faham, kau dah berdasar jumpa ahlullah, kau faham bahawa kau tak perlu mengaku ada kau yang buat semua. Baru kau rasa manis. Kau sebut sekali Allah, kau dah rasa dah. Atau kau tak sebut, kau dah merasa Allah nikmat. Sebab kau dah tahu hala tuju kau hidup kau bukan untuk sesuatu selain betul-betul hingga tak ada diri kau, bukan untuk aku. Sungguh pun dia kata untuk kita, tapi tetap juga kita dia je yang mustaq. Qul huwallahu, dia lah. Saya rasa itu cukup dulu, insya-Allah. Kita dia. Asraf lama tak cakap.